Masyarakat muslimin rahimahumullah, saudara-saudara kaum muslimin, hendaklah berhenti dan berkata ketika khatib sedang baca khutbah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermaksud, barang siapa berkata-kata ketika khatib sedang baca khutbah, nescaya telah berakhir maknanya. Dari itu, marilah sama-sama kita diam dengan taat dan kita beri amal. Alhamdulillah qa'il qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasul Allah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu membantah-bantah yang berselisihan dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih oleh kesudahannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah kali ini akan memulaikan tajuk akidah hari ini. Akidah adalah masyarakat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang syumul, yaitu ajaran yang sempurna dan meliputi seluruh kehidupan umat manusia. Manusia tidak hanya diajar untuk memenuhi tuntutan ibadah semata-mata seperti ibadat salat, berpuasa, berzakat dan sebagainya. Akan tetapi ajaran Islam pun merangkumi perkara-perkara yang terkait dengan rohani manusia. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW membentuk umatnya dengan pegangan agama Islam yang merangkumi 3 perkara, yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Ketiga ini merupakan perkara yang penting dalam kehidupan beragama, kerana dengannya manusia akan memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat kesempurnaan dalam kehidupannya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 108 yang telah dibacakan pada waktu khutbah tadi, yang bermaksud, katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku dan orang yang menurutku, menyuruh manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah dari segala iktikad dan perbuatan syirik, dan bukanlah aku dari kelungan yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah adalah akidah yang telah lama dipegang oleh umat Islam di seluruh dunia. Aliran akidah Asy'ariyah ini sangat terkenal dan dinisbahkan kepada seorang ulama yang bernama Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir sekitar kurun ketiga Hijrah, bermula dari kurun yang ketiga Hijrah lagi. Aliran Asy'ariyah ini telah berkembang dan mendapat penerimaan yang meluas di seluruh dunia Islam. Ilmu-ilmu dikaji dengan lebih mendalam dan dijadikan panduan dalam bidang akidah. Aliran ini juga telah menjadi pegangan ulama-ulama besar dalam sejarah Islam. Contohnya Imam Zabidi, dan yang telah memberikan pengakuan dalam kitabnya Ittihafus Sadatil Muttaqin,
syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bahawa kebanyakan umat Islam yang hidup sezaman dengannya mengikut aliran ini. Dia menyebutkan bahawa apabila disebutkan ahli sunnah wal jamaah itu, maka dimaksudkan ialah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Berkata Imam Asy-Syirazi pula menyatakan dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari adalah imam ahli sunnah. Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i berpegang dengan aliran beliau dan alirannya adalah aliran yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukanlah orang yang mencipta dan mereka akidah dan kepercayaan orang Islam. Kepercayaan dan akidah orang Islam pada hakikatnya adalah disumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan secara berperingkat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Namun perkara yang dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ialah beliau menyusun kembali ilmu akidah daripada kesinambungan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian ini diteruskan oleh tabi'in dan seluruh pengikut mereka hingga ke hari ini. Akidah tersebut disandarkan kepada nama beliau kerana beliau telah melakukan penyusunan hujah yang cukup kuat bagi mempertahankan akidah orang Islam yang sebenar. Hasil daripada usaha Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebenarnya telah memberikan manfaat yang banyak kepada umat Islam dari dahulu hingga ke hari ini. Beliau telah menyusun dan mengisbatkan sifat-sifat kesempurnaan Allah berdasarkan dari naqli dan aqli melalui pendekatan sifat dua. Sejak kemunculannya, aliran ini telah berjaya menafikan pengaruh aliran Mu'tazilah yang cenderung mendahului akal manusia melebihi ketinggian Al-Quran. Aliran Asy'ariyah ini juga telah berjaya membentras pengaruh Syiah yang telah berjaya membetulkan pahaman-pahaman yang tersesat daripada landasan yang lurus, seperti aliran yang mendakwa Allah itu bertempat dan berjisim. Aliran Asy'ariyah ini juga telah menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada penyerupaan dan kesamaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Oleh itu jelas kepada kita bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebenarnya tidak membawa pandangan baru yang berbeza dengan akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tampil untuk menyetujui dan memperhatikan akidah yang sekali dengan akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ini di Johor dalam akidah umat Islam begitu rapat dengan aliran Asy'ariyah ini, sehingga kan aliran ini termaktub dalam undang-undang di Johor. Perkara ini boleh dirujuk berdasarkan kuasa yang beri di bawah Dewan Pentadbiran Agama Islam Johor 2003 Pindaan 2014 di bawah Seksyen 47 yang berkuasa Fatwa Negeri Johor telah menetapkan bahawa umat Islam di negeri Johor tidaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang bersumberkan aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dari segi syariah mengikut mazhab Imam Syafi'i atau dalam keadaan tertentu mengikut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, atau melalui ijtihad hukum yang telah diputuskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa atas syur Majlis Agama Islam Negeri Johor dan diperkenankan oleh Duli Yang Muhammadiyah Sultan Johor. Berkala dari segi tasawuf, hendaklah berpandukan amal tasawuf Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Walau bagaimanapun, mazhab tasawuf muktabar yang lain boleh diamalkan selagi ia tidak bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Justru sebagai urusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, member ingin menyuruh jemaah sekalian agar senantiasa memperkukuh pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini. Hal ini dikatakan demikian karena akidah ahli sunnah wal jamaah merupakan ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan tiada kekeliruan di dalamnya, serta telah menjadi pegangan pulangan terbanyak umat Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala
ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواء الأعظم. Bermaksud sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, dan sekiranya kalian melihat berlaku perselisihan, hendaklah kalian berpegang dengan kelompok besar, yakni kelompok umatku yang berpegang pada jalanku. Oleh itu janganlah kita terpengaruh dengan pahaman atau pemikiran yang boleh merosakkan pegangan akidah kita, dan elakkanlah melakukan perbuatan yang boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam masyarakat yang boleh merugikan negeri diri, bangsa, agama dan negara. Marilah kita berpegang erat kepada akidah ini, kerana akidah ini merupakan teras yang utama dalam memahami ajaran Islam sebenar yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya dengan pegangan akidah ini pasti akan membawa umat Islam kepada kesatuan akidah yang benar, di samping dapat menuruti jalan yang lurus dalam kehidupan agar kita selamat di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 123, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Bermaksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين يا معزز الضاعين ففدنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإدغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأرض بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat adalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh kemarilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sempurna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhu. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, cucunya baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu,
Begitu baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, sisi baginda Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, begitu pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hari kiamat. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada penyebaran dan bencana wabak dan penyakit, segala mal bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, berikanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya Abdul Harith Ali Syariati, Sultan Ibrahim bin Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan yang bertuan bagi negara negeri dan jajahan tamu Johor Ta'zim. Kepada Raja Zahid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Permaisuri Johor, Bertemu Ismail bin Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Dusamam, Paduka Putera dan Putri-Putri, Kerabat Diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wahdil kafarata wa muhtadi lis-sayyi'ati wal musyrikin wa kull man huwa 'aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumul muslimin wa qid daynana 'anil madinin wa ahsin khalas al-muslimin waj'al hadha al-balad aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa dhurriyyatina wa rasulana wa fir'ana jannata al-a'rar يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.